Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. Wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Yang keenam, yakni daripada perkara kenapa kita dituntut untuk menjauhkan diri daripada bersangatan kenyang. Bahawasanya padanya, yakni pada bersangatan kenyang itu menyusahkan hati. Minta maaf, yang keenam bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang syubhat. Alhamdulillah tuan-tuan, jadi pada minggu lepas kita dah sambung perbincangan kita tentang kenapa kita kena menjauhkan diri daripada bersangatan kenyang. Bukan tak boleh kenyang, makan nak kenyang boleh, tapi maknanya jangan bersangatan kenyang. Dan bukan menjadi tabiat kita, menjadi tabiat kita untuk makan bersangatan kenyang, kerana banyak keburukannya. Terlalu banyak keburukannya. Sama ada keburukan dari segi kesihatan, ikut ilmu kesihatan, tambahlah lagi dari sudut agama, banyak keburukannya. Jadi yang keenam ni, bila kita tak kontrol tabiat makan kita, sehingga kita banyak makan dan kita banyak bersangatan kenyang ketika makan dan minum ni, maka ditakuti jatuh kepada yang haram. Maknanya takut kita ini akan terlibat dengan perkara-perkara, yakni sama ada makanan, minuman ataupun sumber makanan dan minuman yang haram dan juga yang syubhat. Sebab bila kita dah terikat dengan kesedapan makan, kita dah terikat, nafsu kita dah terikat dengan kesedapan makan dan minum, maka dibimbangi nafsu kita ni jadi ekstrim.
ekstrim dengan kesedapan makan dan minum, sehingga kita tidak mempedulikan soal halal dan haram, tidak mempedulikan tentang syubhat. Soal haram dan syubhat ni kita dah bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Maknanya kita boleh menyebabkan kita hilang wara' kita. Hilang wara' ni tuan-tuan. Apa makna wara'? Kita dah bincang dulu. Wara' ni ialah kita memelihara diri kita lah. Paling rendah pun kedudukan wara' ni ialah memelihara diri daripada perkara-perkara yang haram dan mengambil perkara-perkara yang halal. Terlalu banyak dalam hidup kita ni sebenarnya, dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang halal terlalu banyak, dan perkara yang haram ni terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Makanan-makanan yang haram, minuman yang haram terlalu sedikit tuan-tuan. Yang banyak ialah yang halal. Namun apabila kita dah terikat nafsu kita dengan kesedapan makan dan minum ni, bimbang-bimbang kita dah tak peduli tentang halal dan haram, dan juga perkara-perkara yang syubhat. Tuan-tuan, kita ni kalau tak ada warak dalam hidup kita ni tuan-tuan, maka jangan heran kalaulah ilmu kita dan amalan kita ni tak memberi bekas pada diri kita. Kalau tak ada sifat warak dalam diri kita ni, tak jaga perkara-perkara yang halal dan haram, tak jaga perkara-perkara yang syubhat, jangan heran kalaulah kita ni walaupun kita belajar, kita mengaji kitab lepas kitab, lepas kitab, kita banyak beramal amalan yang sunat, banyak baca Quran, banyak wirid, banyak zikir, banyak selawat, tapi kita tak ada sifat warak, maka ilmu dan amal kita tak berbekas, tak berkesan pada diri kita. Buktinya kita akan lihat, walaupun kita rajin belajar, walaupun kita rajin beramal, tapi perangai kita tak berubah. Orang putih kata behavior lah. Kita punya behavior ni tak berubah. Mulut kita jahat lagi contohnya. Saya jumpa seorang lah, dekat tangan sentiasa ada tasbih digital. Tu ni. Sentiasa ada tasbih digital. Sentiasa mulut dia bercakap sana sini tentang selawat Nabi. Siap tunjuk pada saya selawat dia dah berapa juta dah. Dekat dia punya tasbih digital. Siap ambil gambar masuk WhatsApp, forward kat saya lagi. Tapi dia tak warak tuan-tuan. Apa buktinya? Apa contohnya? Bukan main kuat isap rokok lagi. Bukan main kuat isap rokok. Lepas semayang isap rokok kat beranda masjid lagi pula. Itu tak warak namanya tuan-tuan. Sebab rokok ni walaupun kadang orang isap rokok ni dia ambil fatwa yang paling ringan lah. Makruh je ustaz dia kata. Makruh je dia kata sebab bau busuk. Itu fatwa zaman penjajah dulu kot. Fatwa tu fatwa zaman penjajah tuan-tuan. Tengoklah fatwa yang terkini. Sepatutnya, walaupun mungkin ada hujah lah mengatakan benda tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis larangannya. Pandai juga dibujah kan. Dalam Quran tak sebut, dalam hadis tak sebut. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, bila melibatkan ada fatwa yang mengharamkan
Jadi kena hati-hati. Sebab ada fatwa yang mengharamkan, dan fatwa tu bukan fatwa individu. Dia bukan fatwa individu. Kalau yang kata rokok ni makruh ni, itu individu. Dia ni ustaz tu isap rokok, maka dia kata makruh lah. Ustaz tu isap rokok. Orang kata birat bibir, birat bibir hitam, bibir isap rokok, maka takkanlah dia nak kata rokok tu haram. Sebelum buka kitab isap rokok, lepas buka kitab pun isap rokok lagi. Jadi ini yang berlaku. Tapi kalaulah yang melibatkan fatwa semasa, fatwa yang melibatkan badan-badan yang berautoriti, bukan setakat negara yang bersifat nasional, bersifat internasional pun sama, menghukumkan haram. Dia tak boleh kita kiaskan macam makan bawang, makan petai, makan jering. Lain tuan-tuan. Makan jering ni berkhasiat. Walaupun dia busuk. Jadi dia dimakruhkan kalau kita nak datang masjid, nak datang kuliah, nak datang surau. Janganlah makan petai. Kalau makan pun gosok gigi lah. Tak ada masalah. Berkhasiat. Dah buat kajian. Ada kajian mengatakan petai jering ni berkhasiat. Tapi rokok ni dia tak ada khasiat apa pun. Apa khasiat rokok? Karbohidrat, protein, vitamin. Vitamin apa? Itu kita kena faham tu. Tak boleh jauh dia punya kias tu. Jadi maknanya kalau lidah banyak berzikir pun, banyak berselawat pun, tiba-tiba bak rokok ni tak jaga, dia tak ada warak. Bila tak ada warak, tak heranlah peribadi dia tak berubah. Mulut bulan puasa pun masih maki hamun orang, bulan puasa masih mengumpat orang lagi, bulan puasa masih memperkecil orang, menghina orang. Itu tanda dia tak warak. Tuan-tuan, agama ni bukan sekadar kita dengan Tuhan, tapi agama ni kita dengan manusia pun ada soal agama. Kalau sekadar kita nampak bagus, banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak zikir wirid, banyak selawat, itu kita dengan Tuhan. Tapi dengan manusia macam mana? Oleh kerana itulah orang yang tidak warak, walaupun dia ada ilmu dan juga amalan, maka tidak heran kesan ibadah tak ada pada diri dia. Apa kesan ibadah, tuan-tuan? Ada 3 kesan ibadah yang paling besar sebenarnya, yang disebut oleh para alim ulama kita. Yang pertama ialah bertambahnya iftiqar, pergantungan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semakin dia berilmu dan semakin dia beramal, pergantungan hati dia, keyakinan hati dia pada Allah Subhanahu wa taala makin kuat. Makin kuat sehingga dia tidak melihat sesuatu melainkan semuanya ada Allah kat situ. Itu dia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya hidup kita ni, dia akan nampak dalam hidup dia ni tak ada satu pun yang berlaku dalam hidup dia yang berlaku secara kebetulan, tak ada. Melainkan ada Allah. Dalam arti kata ada kudrat dan iradat Allah pada setiap yang berlaku dalam hidup dia. Sama ada yang senang ataupun yang susah, sama ada yang bersifat nikmat ataupun musibah. Sehingga apa saja yang berlaku dalam hidup dia, dia akan kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati orang yang khusyuk, yang disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan.
Orang yang khusyuk ni ialah orang yang hati dia kuat pergantungan pada Allah. Tumpuan hati dia kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah oleh kamu pada Allah Taala dalam semua perkara, bis-sabri, dengan sabar yang pertamanya, was-salah, dan yang kedua dengan sembahyang. Fa innaha lakabiratun, yang demikian itu nak minta tolong pada Allah dengan sabar dan dengan sembahyang ni, ini perkara yang berat sebenarnya. Perkara yang berat. Bukan semua orang boleh buat. Illa, melainkan, alal khashi'in, atas orang-orang yang khusyuk hati dia. Jelas tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut orang yang khusyuk ialah orang yang hati dia kuat pergantungan pada Allah. Tumpuan fokus hidup dia pada Allah. Dia tidak merasakan segala yang berlaku ni dalam hidup dia, senang ke susah, nikmat ke musibah, melainkan semua ada kudrat iradat Allah. Siapakah dia orang-orang yang khusyuk ni? Allah Ta'ala sebut lagi, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf, bukan ayat tu. Orang yang khusyuk ni ialah orang-orang yang allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu dia. Orang yang khusyuk, kata Allah, ialah orang-orang yang yakin bahawa dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang khusyuk. Hati dia fokus, hati dia menumpu terhadap pertemuan dia di akhirat nanti. Kerana dia yakin hidup dunia ni hidup menompang je. Dunia ni hidup berdagang. Dia akan balik kampung. Dia akan balik tempat asal dia. Dia akan balik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahawa wa annahum ilaihi raji'un, bahawa dia akan kembali kepada Allah. Dan ingat tuan-tuan, kembali kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ni akan ditanya oleh Allah Taala. Ditanya dan dipertanggungjawabkan dengan setiap perlakuan, setiap apa yang kita lakukan ketika di dunia. Ini orang yang khusyuk hati dia. Orang yang hati dia yakin pertemuan dengan Allah, dan dia yakin dia akan balik pada Allah, dan dia yakin bahawa dia akan dihisab, dihitung, dipertanggungjawabkan terhadap seluruh kehidupannya ketika di dunia. Ini yang saya sebut tadi, orang yang khusyuk ni lah orang yang ada warak. Sebab orang yang ada warak ni, dia akan hati-hati dengan kehidupan itu. Itu yang pertama, sifat orang yang ada warak. Dia ada ilmu, dia ada amal, dan dia warak. Maka dia akan bertambah iftiqar dia, pergantungan hati dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan ibadah tuan-tuan. Ini kesan ilmu. Ilmu yang kita belajar, nadah kitab dengan tok-tok guru kita ni, ustaz-ustaz kita ni, kesannya di situ. Hati kita dengan Allah tu akan bertambah iftiqar, pergantungan hati pada Allah. Yang kedua, tak cukup sekadar pergantungan hati pada Allah. Dia akan bertambah satu perkara lagi, ialah yang namanya ihtiqar. Apa makna ihtiqar? Ihtiqar ni maknanya tuan-tuan ialah merasa kehinaan diri tuan-tuan. Merasa kehinaan diri dia.
Kerana dia tahu, dia yakin, dan dia sedar diri bahawa dia adalah hamba Allah. Ini penting. Ini penting tuan-tuan. Sebab ramai orang berilmu, banyak ilmu, banyak kitab. Siap ada list, senarai kitab yang dia belajar. Forward ke orang, tunjuk ini kitab dia belajar 1, 2, 3, 10, 20, 30. Siap tunjuk WhatsApp gambar dia beramal. Beramal sedikit baca Quran ambil gambar, masuk WhatsApp, masuk Facebook. Bersedekah sikit pun berapa sen dia sedekah, ambil gambar masuk Facebook. Tapi tak bertambah ihtiqar dia tuan-tuan. Ihtiqar ni makna rasa hina diri dia. Kerana seorang hamba yang merasai diri dia hina, dia takkan dakwa-dakwi, dia takkan mendakwa diri dia sempurna tuan-tuan. Sama ada kebaikan yang dia buat ke, sama ada kehebatan diri dia ke, sama ada nikmat yang dia dapat ke, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia yakin, dia faham dan dia sedar diri bahawa dia hamba. Sebab itulah kita tuan-tuan jangan rasa gembira lah. Dalam hati kita jangan kita rasa gembira. Alhamdulillah malam ni aku dapat sembahyang tahajud 20 rakaat ke. Alhamdulillah malam ni dapat tadarus 1 juzuk ke. Bulan puasa ni banyak bersedekah, tiap-tiap hari dapat bersedekah. Sedekah subuh, sedekah zuhur, sedekah asar. Jangan kita rasa gembira dengan amalan yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita lakukan, kalaulah ibadah yang kita lakukan itu, amalan yang kita lakukan itu, kita nisbahkan pada diri kita sendiri. Kita nisbahkan bahawa kerana aku hebatlah aku dapat beramal, kerana aku banyak ilmu lah aku dapat buat perkara ni, kerana aku ni hebatlah aku dapat buat kebaikan ni. Kerana kalaulah ibadah, kalaulah kebaikan, kalaulah amalan, bila kita nisbahkan pada diri kita sendiri, apa yang berlaku tuan-tuan hanya akan menimbulkan kesombongan dalam diri kita, takbur dalam diri kita, akan menimbulkan rasa ujub dalam diri kita, rasa kagum dengan diri kita sendiri. Dan juga kita akan terdorong untuk nak jadi orang yang riak kepada amalan. Tak puas hati kalau orang tak tahu amalan kita, maka kita tunjukkan amalan ni. Tak cukup dengan riak, kita jadi orang yang sum'ah, memperdengarkan bacaan, memperdengarkan cerita amalan kita habis rata. Kata orang Melayu, telur sebiji tapi riuh sekampung. Apa taknya? Sekali tunjuk dalam Facebook, berjuta orang tengok. Itu nama ni, telur sebiji ya tapi riuh sekampung. Jadi kalau itulah kebaikan yang kita buat, amalan yang kita buat, kebaikan yang kita buat, ibadah yang kita buat, tapi rasa gembira tu kerana kita menisbahkan pada diri kita sendiri, tak usah gembira dah tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Kerana keburukan dan kebinasaan lebih banyak daripada kebaikan. Memanglah nampak kita hebat, nampak kita perkasa, nampak kita gagah dengan amalan, dengan ibadah, dengan kebaikan. Tapi hakikatnya besok di akhirat haba'an mansura. Tak ada apa-apa. Pahala pun tak ada. Yang paling bimbang ialah balasan dosa yang kita akan dapat. Wal'iyazubillah. Apa taknya? Takabur muncul, ujub datang, riak, sum'ah lagi. Ini semua sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela, yang merosakkan amalan. Tapi tuan-tuan, kita kena rasa gembira kalaulah kita dapat buat amalan yang baik,
Kalaulah kita dapat beribadah, kita dapat buat kebaikan, kita boleh gembira kalaulah dalam hati kecil kita sentiasa kita kembalikan bahawa ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kita ni sekadar hamba. Tu dia. Kita sekadar hamba. Allah Ta'ala anugerahkan kita nikmat, kita dapat semayang. Padahal dulu kita tak semayang. Zaman muda belia dulu kita tak semayang. Bukan tak semayang subuh, tak semayang 5 waktu. Alhamdulillah, kita puji Allah sebab Allah Ta'ala beri kita peluang. Peluang kedua lah sebelum mati kan. Tu dia. Peluang kedua sebelum mati untuk kita dapat ibadat balik, dapat berpuasa penuh. Dulu kita kaki ponteng puasa, dululah kita kaki makan bulan puasa. Kita jadi broker pula, makan apa? Dulu tak ada Grab kan. Broker ada lah. Rasa bangga berjasa pada orang-orang yang lapar bulan puasa kan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita balik. Kita bertaubat, kita sedar diri. Tuan-tuan, sebenarnya ramai manusia yang tak sedar diri je. Tahu kan. Contoh buat semayang, mana ada orang Islam, orang Melayu lah, yang nama Melayu, yang tak tahu semayang tu wajib. Semua tahu, tapi jenis tak sedar diri. Itu je. Dia kalau sedar diri, diri tu hamba, dia akan semayang. Kalau dia sedar diri dia hamba, dia akan puasa. Yang ini yang saya sebut tadi, ihtikar. Rasa hina diri kita ni. Kita sebagai hamba, kita bukan bos, tuan-tuan. Hidup kat dunia ni kita bukan bos, kita ni hamba. Dan penghambaan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ihtikar ni, tuan-tuan, dia akan membuahkan dua perkara. Pertama, khudu', yakni ketundukan kita, kerendahan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini natijah, buah daripada ihtikar. Yang kedua, yang akan menjadi natijah dan buahnya ialah tawaduk. Tawaduk ni pada siapa? Pada manusia, tuan-tuan. Ini buah kepada apa? Ihtikar. Rasa hina diri ni. Sebab apa? Bila kita ni rasa kehinaan diri kita, maka kita akan melihat bahawa manusia ni semua sama. Tu dia. Kita akan melihat manusia ni semua sama, tuan-tuan. Tak ada rasa kagum kita pada warna kulit manusia. Tak ada rasa kagum kita pada pangkat kedudukan manusia. Tak ada rasa kagum kita terhadap status, terhadap jawatan, terhadap kedudukan antara manusia. Semua sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Semua kamu daripada Adam, dan Adam tu daripada tanah. Tak ada manusia yang keluar daripada pokok. Tak ada. Tak ada manusia yang keluar daripada pokok. Yang keluar daripada apa nama ni, batu ke, yang keluar daripada air ke, tak ada, tuan-tuan. Semua keluar daripada proses yang sama. Semua sekali berasal daripada Adam dan Hawa. Mudah cakapnya, kita ni semua, tuan-tuan, manusia ni, kalau kita pandang keliling, selagi kita nampak manusia, sebenarnya semua manusia ni adik-beradik kita, tuan-tuan. Sebenarnya semua adik-beradik kita. Ya ayuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami Allah yang telah mencipta kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Siapa dia? Adam dan Hawa, tuan-tuan. Ini hakikat.
perkara hakikat ni. Min zakarin, seorang lelaki, wa unsa, seorang perempuan. Siapa dia? Adam dan Hawa. Min zakarin wa unsa, daripada bapa dan mak. Ini proses yang sama. Hatta kalau orang kata bayi tabung uji pun sama juga. Dia mesti ada benih lelaki dan benih perempuan. Tak ada apa beza dia. Walaupun kelihatan berbeza bangsa, keturunan, warna kulit, bahasa, buah, kabilah, etnik dan sebagainya, tapi kena ingat, itu semua pun Allah Ta'ala yang jadikan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ, kami yang jadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga berpuak-puak. Allah Ta'ala tentuan yang jadikan, bukan yang kita boleh pilih. Kita tak boleh pilih nak jadi bangsa apa. Allah Ta'ala yang tentukan kita ni bangsa Melayu. Melayu pula banyak dia punya kabilah dia kan. Kabilah Jawa, kabilah Banjau, kabilah Bugis. Saya kabilah Jawa. Allah Ta'ala yang jadikan. Apa tujuannya tuan-tuan? Allah Ta'ala beritahu sendiri dalam ayat tu, li ta'arafu, supaya mereka ni kenal mengenal antara satu sama lain. Bila disebut supaya kenal mengenal tuan-tuan, di situ ada unsur-unsur hubungan baik, ada unsur-unsur ikatan yang baik antara satu yang sama lain, menghargai, menghormati perbezaan-perbezaan perangai, budaya dan sebagainya yang ada di kalangan manusia ni. Dan sepatutnya di situlah bila ta'aruf, li ta'arafu ni, berkenal-kenalan, dia lebih daripada bukan sekadar tahu, dia kena kenal sampai tahap menimbulkan rasa kasih sayang. Walaupun kita ni bukan adik-beradik sama mak, sama bapa, bukan orang kata adik-beradik sama perut lah, tapi manusia semua ni adalah adik-beradik sebagai manusia tuan-tuan. Tak ada yang membezakan, melainkan apa? Disebut di hujung ayat tu, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Maknanya apa? Yang paling menurut perintah Allah dan yang paling meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini dua ni. Senangnya hidup kita tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia jadikan kita, dia cipta kita, dia suruh buat benda yang paling senang, iaitu ikut cakap dia, ikut perintah dia, dan tinggalkan apa yang dilarang. Itu senang ni tuan-tuan. Senang pada cakap lah. Senang cakap nak ikut perintah Allah, semua perintah Allah, dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Senang cakap, tapi itulah yang paling susah yang manusia sekarang ni berdepan. Sebab apa? Sebab dalam diri manusia tu ada satu benda yang paling susah, yang menyebabkan dia susah nak ikut cakap Tuhan, nak meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala ni, namanya nafsu tuan-tuan. Nafsu ni lah yang menjadikan manusia tak ada warak. Bila tak ada warak, itu yang ilmu tinggi, amalan banyak, banyak belajar, banyak mengaji, semayang soft pertama, tak tinggal semayang, tak tinggal banyak selawat, tapi tak ada tawaduk kepada manusia, tak ada rasa kerendahan diri pada manusia, angkuh, sombong, takabur, membesarkan diri, memandang rendah pada manusia lain, memperlekehkan manusia lain, menghina orang lain, memburukkan orang lain. Punca apa tuan-tuan? Dia balik pada perangai tak ada warak tadi. Inilah yang banyak mewarnai kehidupan kita sekarang tuan-tuan. Susah nak cari orang yang tawaduk sekarang ni. Kita tegur orang boleh, tapi bila orang tegur kita, merah padam muka. Dalam merah padam tu,
Kita senang tegur orang, tapi bila orang tegur kita, susah kita nak terima. Itu tanda tak ada tawaduk. Balik pada cerita kita tuan-tuan, maknanya orang yang bila dia banyak makan, dia banyak minum, dia tak jaga soal halal haram, dia tak jaga perkara syubhat dalam hidup dia, dalam arti kata dia tak ada wara' dalam kehidupan dia, dalam kehidupan beragama ni, maka dia tak dapat 3 kesan ibadah tadi. 3 kesan ilmu dan ibadah. Kalaulah ada wara' dalam diri dia, dia akan dapat 3 tadi tuan-tuan. Apa dia? Ulang balik. Yang pertama, iftikar kepada Allah. Yang kedua, ihtikar, rasa hina diri. Dan yang ketiga ialah tawaduk kepada sesama manusia. Percayalah tuan-tuan, dengan 3 perkara ni kalau ada dalam diri kita, akan tumbuh dalam diri kita ni pelbagai kebaikan dan kemuliaan dalam diri kita. Baik pada hati kita, baik pada lidah kita, baik pada perbuatan kita. Kita sendirilah bermuhasabah diri kita tuan-tuan. Ni bulan-bulan Ramadan ni kita muhasabahlah diri, ya. Bulan Ramadan ni lah untuk kita bertaubat pada Allah, untuk kita muhasabah diri. Habis kalau tak bulan Ramadan, bulan bila lagi? Bulan raya. Bulan raya habis dah. Bulan raya semua datang balik. Perangai malas kita, perangai tak nampak muka kat surau, perangai semua nampak balik dah. Jadi kalau kita nak insafkan diri, nak sedaukan diri, inilah bulan Ramadan. Apa tuan-tuan punca orang tak ada wara' ni? Tak habis lagi cerita wara' punya. Apa punca orang tak ada wara'? Yang pertama, orang yang tak ada wara' ni punca dia apa? Walaupun dia ada ilmu, walaupun dia ada amalan. Yang pertama ialah kerana mahjubun bidunya. Ini disebut dalam kitab lah. Saya sebut kitab ni, bukan bahasa saya sendiri. Mahjubun bidunya. Apa maknanya? Dia terhijab dengan dunia tuan-tuan. Dunia yang mewarnai hidup dia, bukan akhirat. Manusia ni tuan-tuan, hidup dia sama ada diwarnai oleh kehidupan akhirat sebagai matlamat hidup dia, ataupun dunia. Sebab Allah Ta'ala ni, kalau kita ni bekerja untuk dunia, dapat, dia akan beri juga. Kalau kita bekerja untuk akhirat pun, dapat juga hasil dia. Yang ini yang menjadi ujian besar pada kita. Orang yang bekerja separuh mati kan untuk hidup dunia, dia tak fikir akhirat, dapat tuan-tuan. Jadi kaya, jadi raya, kaya dan raya kan. Walaupun dia tak fikir akhirat, walaupun dia tak semayang, tak puasa, tarawih jauh lah, bulan puasa dia puasa je, semayang pun tidak, dapat dunia tuan-tuan. Sebab dia bekerja untuk dunia dia. Allah Ta'ala beri, dapat juga kekayaan yang banyak, harta berlambak-lambak, tapi dia tak dapat akhirat lah. Sebab apa? Akhirat ni, kita punya bekalan untuk akhirat ni, nama je, kalau kat dunia ni, bekalan untuk dunia hidup ni namanya ringgit Malaysia. Ke akhirat, dia punya currency dia bukan ringgit Malaysia. Ke akhirat, currency-nya nama pahala. Itu dia. Pahala nama currency dia. Yang ini yang orang tak faham ni, orang yang tak sedar. Ini saya kata tak sedar diri. Dia ingatkan ringgit Malaysia ni boleh bawa ke akhirat. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kita hanya boleh tukar apa, nilai ringgit Malaysia pada pahala kalaulah ringgit Malaysia kita tu kita bersedekah contohnya, barulah boleh tukaran wang asing tu kan.
barulah dapat pahala. Kalau kita bersedekah, kita infak, kita menyumbang, kita berzakat, itu barulah dapat tukar pada pahala. Kalau semata-mata harta tu kita kumpul, seronok mengira, seronok membilang, hari ni duit aku berapa banyak, 100,000, esok 200,000, lusa 300,000, seronok melihat angka-angka tu, tak fikir pun akhirat, maka tak dapat apa-apa tuan-tuan di akhirat. Tapi orang yang bekerja untuk akhirat, tuan-tuan, dia akan dapat, itu janji Allah. Itu janji Allah Ta'ala. Tapi orang yang tak ada warak ni, hidupnya dihijab dengan keseronokan hidup dunia dia. Dia nampak itulah the real life untuk dia. The real life untuk dia ialah dunia. Dia kata apa? Hidup hanya sekali, dia kata. Hidup hanya sekali. Kena pulun, kena enjoy our life yang sekali ni. Sedangkan kita, tuan-tuan, kena ingat, hidup ni bukan sekali. Kita hidup bukan sekali. Kat dunia ni bila kita mati, mati ni istilah bila roh terpisah daripada jasad, itu je. Bila jasad kita ni dah tak boleh pakai, dah banyak sangat sumbat jantung dia, jantung dah tersumbat banyak kan, dah tak boleh pakai. Otak pun dah kena stroke, dah tak ada oksigen masuk. Gula dah penuh satu badan, dah tak boleh buat apa-apa. Badan dah tak boleh pakai. Maka terpisahlah roh daripada badan. Itu nama mati. Tapi bila kita mati, tuan-tuan, kita akan hidup di alam barzakh. Hidup juga. Akan hidup di alam barzakh. Berapa lama tak tahu dah. Bayangkan Fir'aun tu mati sampai sekarang dah berapa ribu tahun mati, duduk dalam alam barzakh. Abu Jahal mati berapa lama dah? Beribu-ribu tahun dah mati. Kita mati tak tahulah berapa ribu tahun, nak tunggu hari kiamat. Walaupun kita disebut mati dalam kehidupan dunia, tapi kita akan hidup di alam barzakh. Hidup tanpa jasad, hidup dengan roh. Macam mana rupa hidup dengan roh ni, wallahualam, kita tak banyak pengetahuan tentang dia. Tentang roh ni, tuan-tuan, tak banyak pengetahuan yang kita ada. Tapi yang penting hidup sebagai, kita tetap hidup sebagai roh di alam barzakh. Yang kita tahu alam barzakh ni, kubur kita tu boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga, dan boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang penyesaan neraka. Wallahiyazubillah. Itu yang kita tahu. Hidup juga. Jadi orang yang kata hidup sekali kat dunia ni salah, tuan-tuan. Ada hidup lagi di alam barzakh yang menanti setiap orang, takkan lepas. Percayalah, tak ada orang yang boleh lepas daripada mati. Kita sakit pun mati, sehat pun mati. Orang tua lagi confirm mati. Orang muda banyak tak sedar diri. Itu dia. Orang tua confirm mati. Macam saya dah tua kan. Misai putih mesti confirm tua. Ada orang muda misai putih tak ada kan. Itu dia. Lepas daripada alam barzakh, tuan-tuan, ingatkan dah settle, rupanya ada lagi. Ingatkan dah selesai dah hidup alam barzakh ni. Rupanya di alam barzakh nanti akan sampai ketikanya tiba-tiba manusia tercengang. Sebab apa? Berada pula di padang mahsyar. Ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu surah Yasin kita baca setiap minggu tu. Manusia tercengang bila dibangkitkan di padang mahsyar.
celakalah kami. Siapa pula yang dah bangunkan kami daripada tidur kami ni? Tidur tu matilah, alam barzak. Tiba-tiba celik mata, ada kat padang mahsyar pula. Hidup lagi rupanya. Hidup dengan jasad pula. Alam barzak, hidup alam roh. Celik-celik mata, bangun di padang mahsyar, roh dengan jasad. Satu hal lagi dah, rupanya hidup lagi. Bukannya mati terus, rupanya hidup lagi di alam akhirat pula tuan-tuan. Dan bukan sekadar hidup, menunggu flow yang baru, flow kehidupan yang baru. Nak hadapi mahkamah Allah, nak tengok buku amalan, nak timbang amalan, nak lalu titian sirat sampailah syurga ataupun neraka, wal'iyazubillah neraka. Lama lagi tuan-tuan rupa-rupanya. Panjang lagi hidup rupanya. Menyesallah orang yang mengatakan bahawa hidupnya sekali, tuan-tuan. Percayalah, siapa yang mengatakan hidupnya sekali, dia akan menyesal besar di akhirat nanti. Kalaulah dia ada kekayaan, dunia ni, masyarakat dunia dia ada kekayaan 3 gunung emas. Kalaulah dia ada lagi 3 gunung emas, kekayaan dia di dunia, dia boleh bawa masa di akhirat tu, dia nak bayar pada Allah lah. Sebab apa? Nak balik sekejap ke dunia, nak beramal balik. Itu manusia, tuan-tuan. Memang itu dah perangai manusia. Dah terantuk baru teradah. Orang Melayu cakap kan, dah terantuk baru teradah. Baru nampak ada palang rupanya. Dah terantuk, kepala dah benjol, baru nampak ada palang rupanya. Padahal dia tiap-tiap hari lalu situ. Ini yang berlaku pada kita, tuan-tuan, manusia. Tiap-tiap hari lalu depan masjid, depan surau kan. Tiap-tiap hari dengar masjid azan, surau azan, tapi tak nampak, tak dengar pun. Bila dah terantuk, barulah teradah, barulah nampak punya ada surau kat dunia dulu kan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itu punca yang pertama. Manusia terhijab dengan dunia ni, tuan-tuan. Sedapnya dunia, seronoknya dunia, sampai dia tak nampak akhirat. Yang kedua, manusia jadi tak warak ni, tuan-tuan, ialah kerana apa? Sebab dia dikuasai oleh nafsu dia sendiri. Nafsu kuasai dia. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu nak bersenang-senang, nafsu nak bercakap, nafsu nak melihat, nafsu nak mendengar, nafsu nak berjalan, nafsu nak berseronok, nafsu nak berhibur, nafsu nakkan harta, nafsu nakkan isteri, nafsu nak macam-macam nafsu nak ni. Nak ni semua nafsu lah. Ini yang menguasai hidup dia. Dia tak pernah didik pun nafsu dia. Dia tak pernah ajar pun nafsu dia dengan agama, dengan syarak yang boleh dan tak boleh. Ini menyebabkan manusia jadi tak warak. Jadi perhatikanlah diri kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan jangan sampai nafsu menguasai kita, jangan sampai dunia menguasai kita, menyebabkan kita tak sedar diri, dan kita menyesal besok bila kita mati, tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Kala itu, wallahu a'lam bissawab. La 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tak ada soalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawta arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.